ke masjid dah. Atas tu masjid dah. Masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan pengurusi majlis, merangkap Imam Ali Jawatankuasa Masjid, Imam Bilal, muslimin dan muslimah sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu kuliah maghrib yang tajuknya berkaitan dengan permasalahan solat berjamaah. Permasalahan berkaitan dengan solat berjemaah, yang mana tuntutan solat berjemaah ni di antara tuntutan yang besar dalam agama. Tuntutan yang besar dalam agama, terutama sekali berjemaah sembahyang fardu Jumaat. Jemaah sembahyang Jumaat lah hak tuntutan, hak nombor satu, hak berkaitan dengan sembahyang berjemaah. Kemudian sembahyang berjemaah 5 waktu, kita maklumlah dalam mazhab Syafi'i kita ni dua pandangan. Yang masyhur kitanya, atas orang lelaki yang cukup syarat, sembahyang berjemaah hukumnya adalah fardu kifayah. Kita maklum seumpama itulah, sembahyang berjemaah atas orang lelaki yang cukup syarat. Syaratnya lelaki yang baligh, yang berakal, yang merdeka, yang bermukim, yang tidak ada keuzuran. Itu lelaki yang cukup syarat, yang mana salat berjemaah hukumnya adalah fardu kifayah. Masyhur kita seumpama tu. Walaupun pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, sebagaimana jumhur di kalangan ulama-ulama mutaakhirin daripada mazhab-mazhab yang lain, adalah sunnatun muakkadah, sunat kuat untuk berjemaah sembahyang 5 waktu. Ada pandangan yang mengatakan bahawa solat berjemaah 5 waktu ni hukumnya adalah fardu ain. Itu pandangan dalam mazhab Hambali. Sembahyang berjemaah hukumnya adalah fardu ain. Sekira-kiranya kalau solat tidak berjemaah berdosa, walaupun solat tersebut hukumnya adalah sah. Bahkan ada pandangan yang mengatakan solat berjemaah 5 waktu bukan fardu ain, tetapi menjadi syarat sah sembahyang sebagaimana berjamaah ketika sembahyang Jumaat. Ada pandangan, walaupun ini bukan pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, sembahyang berjemaah 5 waktu sama hukum dengan sembahyang berjemaah Jumaat. Syarat sah sembahyang, kita maklum kan, Jumaat ada syarat dia, ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat untuk dibilang dalam bilangan 40 orang. Di antara syarat sah yang 6 perkara adalah berjamaah.
Di antara syarat sah Jumaat daripada 6 perkara ini adalah berjamaah. Kita maklumlah tidak ada sembahyang Jumaat seorang diri. Begitu juga dengan sembahyang waktu ada pandangan. Ada pandangan dalam mazhab Hanafi yang menyatakan bahawa solat berjamaah bagi lelaki yang berhampiran dengan masjid, solat berjamaah adalah syarat sah sembahyang. Maknanya kalau tidak solat berjamaah, sembahyangnya tidak sah, sembahyang sendiri di rumah. La solata di jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang bagi jiran masjid melainkan di masjid. Dalam mazhab Syafi'i kitanya la solata ay kamilatun. Sebab isim la ada. La solata, solata tu isim la, khabar la-nya tidak ada. Jadi la solata ay kamilatun. Ini hak takdir dalam mazhab Syafi'i kita. Ada pandangan la solata ay sahihatun. Tidak ada sembahyang yang sah bagi jiran masjid melainkan di masjid, berjemaah di masjid. Ada pandangan. Tapi pandangan mazhab Syafi'i kita sama ada fardu kifayah ataupun sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Yang mana jikalau satu kampung tidak didirikan jemaah atas pandangan sunnatun muakkadah, hukumnya adalah makruh. Atas pandangan fardu kifayah, hukumnya berdosa lah. Dia atas pandangan fardu kifayah berjemaah 5 waktu, 5. Tiba-tiba subuhnya ada berjemaah, maghribnya ada berjemaah, isyak ada berjemaah, zuhur, asar tidak ada berjemaah. Ini dulu-dululah. Sekarang mungkin wallahu alam, dulu-dulu setengah-setengah tepat, zuhur, asar senyap. Tidak ada azan dan tidak didirikan jemaah zuhur dengan asar. Sebab apa? Sebab tu imam, tu Bilal, ahli tetap berjemaah ni keluar, bekerjalah kita kata, cari nafkah. Tetapi di kampung tu masih lagi ada lelaki-lelaki yang cukup syarat tapi bukan kaki masjid. Hak mari hanya seminggu sekali hari Jumaat sahaja. Jadi apabila orang berkenaan masjid ni tidak ada kampung siang hari, maka zuhur asarnya tidak didirikan jemaah. Atas pandangan fardu kifayah yang kita masyhurnya, maka berdosalah bagi sekalian lelaki di kampung tu yang cukup syarat. Lelaki cukup syarat lah. Perempuan tidak ada tuntutan. Lelaki yang cukup syarat, yang memang ada lagi lelaki di kampung tu tapi mereka bukan orang masjid. Jadi tidak adalah azam, tidak ada, kemudian berjemaah tidak didirikan, maka berdosalah untuk zuhur dan asar atas ahli kampung yang cukup syarat yang masih lagi berada di kampung tu. Atas pandangan fardu kifayah, atas pandangan sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut, hukumnya adalah makruh juga, tak berdosa. Dan pandangan sunnatun muakkadah ni dalam kitab fiqh Islami wa adillah tu pandangan yang mengikut pandangan Dr. Ba' Az-Zuhaili, pandangan sunnatul muakkadah, pandangan yang sesuai pada masa kita sekarang. Pandangan semai berjemaah ni sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Jadi yang besarnya adalah berjemaah ketika sembahyang fardu Jumaat. Kemudian berkaitan dengan fadilah, kita maklumlah berkaitan dengan fadilah ni, salatul jamaati afdalu min salatil fazi bi sab'in wa ishrina darajah, muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Salatul jamaati afdalu min salatil fazi bi sab'in wa ishrina darajah. Bermula sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri 27 darajah. Ada riwayat
yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 darajah, dengan 25 darajah. Jadi satu riwayat 27, satu riwayat 25. Kenapa tak sama? Niat tak sama, kualiti tak sama. Ada hak boleh 27, ada hak boleh 25. Tapi kita masyhurnya 27 bisab'in wa 20 darajah, 27 darajah. Jadi kita semua berjemaah ni 27 gandaan. Apabila kita nak dapat fadilah yang lebih ni, gandaan yang lebih, dia kena mengaji molek lah. Dia ada syarat-syarat dia pula nak dapat gandaan yang lebih. Kalau atas dunia kita ni, kalau nak naik gaji tinggi-tinggi, ilmunya kena lebih ke macam mana? Ni contohlah, orang nak dapat gandaan gaji apa semua, dia kena ilmu lebih lah. Samalah juga nak dapat fadilah berjemaah 27, bukan double, bukan triple, 27. Dia kena ada ilmu pula untuk dapat fadilah 27. Jadi berjemaah ni sendiri ada syarat-syarat dia pula. Kita duk belajar bab taharah, itu syarat sah semayang. Belajar bab wudu, belajar bab mandi wajib, belajar bab kaifiah cara menyucikan najis. Belajar bab taharah tu, itu belajar berkaitan dengan syarat untuk sah semayang sendiri. Kita belajar rukun sembahyang, kita belajar syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang. Bukan belajar rukun saja, bilang rukun 13, bukan. Kena belajar tiap-tiap syarat bagi satu-satu rukun. Contohnya rukun niat. Kalau semai sunat, berapakah dalam bahagian niat yang wajib kita niatkan? Kalau sembahyang fardu pula, berapakah bahagian niat yang wajib kita niatkan? Kalau sembahyang fardu pula, yang syarat sahnya berjemaah macam Jumaat, berapakah bahagian niat yang wajib kita niatkan? Tak sama di situ. Sembahyang sunat, berapakah bahagian yang kita kena niatkan? Kosok saja ke, kosok dan ta'ayyun ke? Ni kena ngaji belakalah. Kemudian kalau sembahyang fardu 5 waktu ni pula, ataupun sembahyang fardu sembahyang fardu kifayah jenazah contohnya, dia ada kosok, ta'aruk, ta'ayyun. Kalau sembahyang fardu pula, syarat sahnya berjemaah macam Jumaat, kosok, ta'aruk, ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Ni mengaji syarat bagi tiap-tiap rukun. Bukan niat gitu je. Tu budak umur 7 tahun ngapa rukun 13. Dia ada syarat-syarat bagi tiap-tiap rukun. Rukun takbir, berapa syarat dia? Rukun Fatihah, berapa syarat dia? Rukun qiyam, berapa syarat dia? Rukun rokok, iktidal ke sujud, ada syarat-syarat untuk sah tiap-tiap rukun. Kita mengaji syarat, ngaji rukun, ngaji syarat bagi tiap-tiap rukun untuk sah sembahyang kita seorang diri. Untuk dapat fadilah berjemaah, dia ada tajuk lain pula, babul jamaah. Bab sembahyang berjemaah, babul jumaah, bab sembahyang Jumaat. Dia ada bab suku-suku pula, bab jamak dan qasar. Atau bab suku-suku pula tu ngaji lain tu. Bab Jumaat satu bab suku, bab jamak kasar satu bab suku, bab jemaah satu bab suku. Dia ada syarat untuk sah berjemaah. Dalam setengah-setengah kitab, macam contoh kitab Wisyahul Afrah, dia ada 12 syarat untuk sah berjemaah. Dia ada 12 syarat. Yang mana jikalau satu daripada 12 syarat tidak dilengkapi, bukan hanya batal fadilah berjemaah, bahkan batal sembahyang tu sendiri. Syarat sembahyang lengkap, rukun dan syarat bagi tiap-tiap rukun lengkap.
Kalau syarat bagi rukun Fatihah, syarat bagi rukun tasyahud, rukun qauli, syarat dia apa? Pelihara huruf, pelihara tasydid, pelihara makhraj. Comel belaka ni, comel belaka. Syarat bagi tiap-tiap rukun comel. Tiba-tiba syarat berjemaah tidak dilengkapkan. Bukan kata batal solat berjemaah, luput tak dapat pahala 7, bahkan batal sembahyang tu sendiri. Kena belajar pula syarat untuk sah berjemaah. Dia ada tajuk dia. Kita biasanya kalau bab berjemaah ni sebagai makmum, yang masyhur kitanya adalah persoalan muafiq dan masbuk lah. Masyhur kitanya, masyhur kita adalah persoalan muafiq dan masbuk. Itu masyhur. Muafiq masbuk hanya satu daripada 12 syarat untuk sah sembahyang berjemaah. Bukan hanya muafiq masbuk sahaja syarat berjemaah. Muafiq masbuk hanya satu daripada 12 syarat untuk sah solat berjemaah. Tapi masyhur kita muafiq dan masbuk. Malangnya terkadang muafiq masbuk nak paling masyhur pun tak pernah belajar berjemaah 5 waktu. Tu mana ni? Tu kena bagi tumpuan molek lah. Jadi mana-mana masjid dia kena fokus berkaitan dengan syarat berjemaah. Dia kena fokus molek berkaitan dengan syarat berjemaah. Di antaranya persoalan muafiq masbuk kena fokus, tapi bukan hanya persoalan muafiq masbuk sahaja. Cuma kita ni mungkinlah persoalan kitanya kepada isu semasa berkaitan dengan solat berjemaah, sebab di sini ada soalan, ada beberapa soalan. Kau dah silap tajuk tu persoalan solat berjemaah dan soal jawab yang berkaitan. Yang berkaitan. Tapi yang berkaitannya satu je soalan, 3 lagi soalan tidak berkaitan. Kalau sempat kita jawablah. Tapi kita nak fokus kepada soalan yang berkaitan. Assalamualaikum Ustaz. Dalam keadaan musim Covid ini, kebiasaannya untuk solat Jumaat, masjid-masjid akan penuh. Penuh ni penjarakan itulah, masjid tak penuh sebenarnya asal dia, tapi penuh kerana penjarakan. Dan pihak masjid terpaksa menghampar tikar di luar sekitar masjid. Apakah boleh ataupun sah solat Jumaat di luar daripada kawasan masjid? Kalau boleh, bagaimana cara bagi memastikan jemaah-jemaah di luar ini sah solat Jumaatnya? Bagaimana pula ada setengah masjid kuci pitu pagar? Setengah masjid kuci pitu pagar. Memanglah masjid kuci pitu pagar malam-malam. Dah, malam-malam kan tak kuci pitu pagar. Kucilah pitu pagar malam-malam. Ni kuci pitu pagar pada masa Jumaat lah. Dah. Dan ni kira buat Jumaat ni. Kuci pitu pagar pada masa Jumaat. Jadi berkaitan dengan ini bukan berkaitan dengan solat Jumaat. Ini berkaitan dengan solat jemaah. Kalau dah kita katalah kita buat satu program yang besar, sampai time sembahyang penuh dalam masjid, terpaksa kena sembahyang di sekitar masjid. Samalah, ini bukan persoalan solat Jumaat semata-mata. Ini persoalan solat berjamaah, imam berada di dalam masjid, makmum berada di luar masjid. Itu persoalan dia. Maka itu di antara syarat berjamaah. Yang mana di antara syarat berjamaah daripada 12 syarat adalah berhimpun makmum dan imam pada satu tempat. Berhimpun imam dan makmum pada satu tempat. Itu syarat berjamaah. Ijtima'uhuma fi makanin wahid. Berhimpun kedua-duanya imam dan makmum pada tempat yang satu.
pada tempat yang satu, yang mana kalau tidak berhimpun, macam mana dinamakan berjemaah? Nak berjemaah ni antara imam dan makmum mestilah berhimpun pada satu tempat, baru dinamakan berjemaah. Kalau tidak berhimpun, tidak dinamakan berjemaah. Kemudian tidak berhimpun, tapi kita dengar takbir tu imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir berpindah rukun. Kita dengar di speaker kuat, kita mengetahui imam berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun. Mengetahui perpindahan rukun oleh imam dengan dengar takbir intiqalat tu imam, ataupun nampak makmum-makmum di belakang yang berpindah rukun, itu satu syarat yang lain untuk sah solat berjamaah. Atau syarat yang lain pula tu, mengetahui perpindahan rukun tu imam, itu syarat yang lain. Berhimpun imam dan makmum pada satu tempat, itu syarat yang lain. Ada ni. Kalau kata berhimpun satu tempat, satu masjid, tiba-tiba, contohlah, contoh kita kata tiba-tiba gelap, elektrik padam, gelap. Ada, bila elektrik padam gelap, speaker pun tidak ada. Kita buat masalah, kebetulan pula hujan, maka bising dengan hujan. Dahlah speakernya tidak ada sebab elektriknya terpadam. Jadi macam mana? Contoh di sini, makmum perempuan, dia boleh nampak tak tu imam? Dia boleh nampak tak makmum di belakang? Tak boleh nampak. Selama ni dia mendengar takbir intiqalat tu imam dengan suara speaker, tak apalah. Tiba-tiba satu ketika elektrik terpadam, gelap, tak nampak, tak dengar, bising dengan hujan pula. Jadi macam mana makmum perempuan nak mengetahui perpindahan rukun oleh imam? Dengar tidak, nampak tidak, tidak cukup satu syarat untuk berjemaah. Macam mana kita nak menuruti imam walaupun kita masih lagi berada dalam satu tempat, dalam masjid yang sama, tetapi tidak mengetahui perpindahan rukun oleh imam? Maka tidak cukup satu syarat untuk berjemaah. Walaupun satu tempat ada syarat dia, tapi mengetahui perpindahan rukun oleh imam tak ada syarat ni. Maka dia kena tunggu sekejap anggaran, kira-kira imam ni tidaklah berpindah sampai kepada rukun yang ketiga, boleh tunggu sekejap. Takut-takut elektrik ada semula, mana ke tahu. Tunggu sekejap, senyap, maka makmum perempuan kena niat mufarakah. Dia tak boleh niat jemaah dah. Sebab apa? Sebab tidak cukup syarat mengetahui perpindahan rukun oleh imam. Jadi kalaulah berada di luar masjid, tidak sama tempat, tetapi mengetahui perpindahan rukun tu imam dengan takbir intiqalat speaker, hak tu syarat lain. Hak berhimpun ni syarat lain, berhimpun pada satu tempat. Kalau faham syarat ni, hak ni soalan sebenar ke soalan nak bermain-main ke, wallahu alam lah. Pernah timbul soalan, tak ingat ni soalan memang dalam TV ke dalam radio ke gitulah. Dia boleh tanya, boleh tak nak ikut tu imam Mekah sembahyang tarawih live kan? Tahu tak perpindahan rukun oleh imam? Tahu lah tu, dalam TV live kan? Hak di Mekah sembahyang betul, hak siapa di kita ni jarak masa lama mana? Dia takkan sama dah, mesti lambat sikit. Lama mana? Berapa saat? Saat-saat je dah. Memang live, memang siaran langsung, tapi takkanlah serentak di Mekah dengan di tempat kita ni, kan dia lambat sikit kan. Jadi dia boleh tanya seumpama tu, boleh dah nak ikut last sembahyang tarawih pukul 2-3 pagi kan? Okey je. Sembahyang tarawih di tempat kita, bubuh TV depan. Kita dengan imam Mekah pula, kita sebelah belakang bukan sebelah depan. Betul tak kita sebelah belakang? Menghadap kiblat.
Dia sebelah depan lah, Mekah sebelah depan lah, kita sebelah belakang lah. Itu satu syarat lah. Sebab kita nak berjemaah, kita tidak boleh terkehadapan daripada imam. Tak boleh terkehadapan daripada imam. Dah ni memang imam depan kita, boleh dah tu. Mengetahui kaifiah, mengetahui perpindahan rukun oleh imam kau, tapi tidak bersatu tempat, mana boleh berjemaah. Tapi kenapa timbul soalan kita, nak soalan lucu ke, soalan nak tahu sungguh ke, wallahu alam lah. Tapi soalan terkira Allah tanya soalan begitu. Sebab dia syarat berjemaah dah berhimpun pada satu tempat. Berhimpun pada satu tempat ni dengan bahawa jarak antara imam dengan makmum. Satu tempat tidak semestinya di dalam masjid. Termasuk berhimpun satu tempat, imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Itu pun dipanggil berhimpun pada satu tempat. Imam dalam masjid, makmum di sekitar masjid. Itu pun dipanggil berhimpun pada satu tempat. Tetapi berbeza dengan berhimpun satu tempat yang mana masjid tu luas sangat-sangat. Luas sangat-sangat masjid itu. Berhimpun satu tempat antara imam dengan makmum, di syarat dia tak banyak. Syarat dia tak banyak. Syarat untuk sah berjemaah, jarak tu. Persoalan sah apa semua itu persoalan lain. Maknanya ni dia kalau sama-sama dalam masjid, masjid tu besar sungguh, yang mana tu imam duduk depan, makmum tak ramai pun, dia pergi semayang belakang di hujung masjid tu. Kita kata masjid tu besar lah, 100 meter 200 meter dengan tu imam di hadapan, sah lah. Sebab dia satu tempat, sama-sama dalam masjid, jarak jauh macam mana pun sah berjemaah. Syarat mengetahui perpindahan rukun tu, itu syarat lain tu. Tu syarat lain. Tu boleh tahu perpindahan rukun tu imam sebab spekar kuat. Sah. Walaupun di antara imam dengan makmum yang terakhir, makmum tak ramai, duduk belakang, sah semayang. Masih dia panggil berhimpun pada satu tempat, yang mana dalam sama-sama masjid, jarak jauh mana sekalipun sah berjemaah. Tetapi makruh tak dapat fadilat sah, tu bicara lain pula. Makruh tak dapat fadilat sah ni tidak luput fadilat berjemaah. Dapat fadilat berjemaah, yang tak dapatnya fadilat sah. Ada ni. Kita dalam bab fadilat sah ni, sekarang kitanya betulkan sah je lah tau. Rapatkan sah tak ada lah. Betulkan sah. Tu imam pun payah dah nak ni. Betulkan sah, rapatkan sah, dah jadi dah tu imam ni. Payah nak macam mana nak sebelum takbiratul ihram tu. Dia persoalan rapatkan sah, penuhkan sah, itu satu ini fadilah yang lain. Kita bicara berkaitan dengan fadilah berjemaah. Kita bicara sekarang syarat untuk sah berjemaah. Adapun bicara bab jarak, itu bicara bab fadilat saf. Berkaitan dengan sah berjemaah antara makmum di belakang tu dengan makmum yang terakhir di belakang tu imam, jarak jauh mana sekalipun tetap sah berjemaah. Dapat fadilah berjemaah, tapi tak dapat fadilat saf. Pada ni kita kena faham molek berkaitan dengan fadilat sah ni sunat. Apabila termasuklah merapatkan sah, ini tuntutan sunat. Bila ada kalau tanpa kerana kita merenggangkan sah, hukumnya makruh, meluputkan fadilat sah kitanya, makruh tu. Tetapi bila ada kerana keuzuran, maka tidak makruh lagi lah. Kita sudah bersoal lah. Kita dah sudah bersoal. Apabila renggangkan saf, sunnah Nabi SAW rapatkan saf, itu sunnah yang sunat. Sunnah Nabi juga untuk melepaskan diri kita daripada kemudaratan, itu sunnah yang wajib. Kita mematuhi perintah daripada pihak berkuasa, itu pun sunnah Nabi juga, sunnah yang wajib. Merapatkan saf itu sunnah yang sunat. Tapi kalau ada keuzuran,
maka dibenarkan kita tidak merapatkan saf. Jangan kita sempitkan hukum. Sempitkan hukum ni, apa semayang ni sudah menyalahi sunnah Nabi. Ingat sunnah Nabi hanya rapatkan saf saja untuk melepaskan diri daripada kemudaratan. Itu sunnah Nabi, itu sunnah yang wajib. Ada ni. Lepas tu jangan kita duduk soal lah tu di pasar raya. Itu tempat mereka, kita tempat ibadah. Oh, mereka tak apa. Bukan mereka tak apa, tapi mereka tidak berdisiplin. Kita berdisiplin. Sebab kita orang ibadah. Patutnya kita banggalah. Oh, kita orang masjid berdisiplin, ikut ketetapan. Orang pasar raya tu barulah tidak disiplin. Ni dah kita, kenapa masjid pasar raya okey je? Siapa kata okey? Mereka tidak berdisiplin. Jadi dia soal pasar raya. Lepas tu tunjuk gambar ni pulak ibadat apa tak tahulah, agama lain lah, jarak-jarak duduk. Dia pun tunjuk gambar orang sama Jumaat, jarak-jarak. Mana pun ni umat Islam sudah dipengaruhi oleh Dajjal. Sedap ayat dia buat. Satu dunia umat Islam dipengaruhi oleh Dajjal. Dah, satu dunia sembahyang jarak. Di Masjidil Haram sembahyang jarak, di Masjid Nabawi sembahyang jarak. Kena pengaruhi Dajjal lah ke dia tu. Hebat dia ingat ke dia ni. Membenarkan penjarakan tu, hak tu sepakat ulama satu dunia. Siapa kita yang nak persoal? Pelik-pelik berani pula. Tapi situ kita boleh faham bahawa merapatkan saf satu tuntutan sunat, tapi dalam keadaan tertentu kita merenggangkan saf. Ini sebagai peringatanlah kepada kita pergi pada persoalan lain. Contohlah, kita menyedari diri kita tu ada, kita kata kita daripada pagi sampai ke petang tak mandilah. Tak mandilah, orang kerja tak mandi dah. Ke mandi tengah hari. Orang jabat mandi tak tengah hari? Bawa tuala, bawa apa semualah. Bawa sabung, bawa gigi, bawa apa ni, masuk bilik mandi dia pejabat. Tak mandi tau. Mandi tak mandi petang balik rumah. Kadang-kadang kita berpeluh. Masuk waktu zuhur okey lagi, masuk waktu asar kita nak salat berjemaah, tapi kita menyadari di tubuh kita tu ada bau yang tidak menyenangkan. Kalau kita masih lagi bersama dengan orang ramai yang menyebabkan bau kita menyakiti orang ramai, dosa kita. Orang tu nak semayang pun tak boleh, nak baca pun tak boleh. Sebab apa? Sebab tak boleh nafas. Orang baca sebelah sapah ke wasa. Habis nafas, tarik nafas, Allah pening dia kata. Apa hukum seumpama tu? Ni dia hanya faham rapat kasar. Dalam keadaan dia seumpama tu, dia tak boleh rapat, tak boleh duduk dekat dengan orang. Tapi saya nak solat berjemaah, duduk belakanglah seorang. Mana boleh begitu? Kita ada sebab. Kita tidak rapatkan saf, kita renggangkan saf, kita dah asing seorang di saf belakang seorang ni, kita ada kerana. Kita bukan saja-saja. Tak ada kerana, saja-saja je. Nak semai belakang ni 100 meter, 200 meter, masih lagi saf berjemaah. Sebab dalam satu masjid, jarak jauh mana pun jauh, sekalipun saf berjemaah. Tapi ni tak, ni cuma duduk belakang sikit daripada orang. Orang pun faham kenapa hidup asing seorang ni ada masalah lah tu. Tak kira kitanya. Kita kira nak rapatkan saf, kemudian kita menyakiti orang tu tak kira pula jadi hukumnya. Hukumnya apa pula di situ? Sama juga. Kita ada anak. Anak kita ni tak pandai semayang pun, budak lagi. Pada ni kita nak sudut belakang seorang, bahaya hilang nanti. Bahaya hilang. Lepas tu macam mana kita pun bawa anak kita duduk dalam saf yang sama? Apa hukum seumpama tu? Orang semayang, anak kita duduk tawar, ayah dia duduk tawar, duduk pusing. Ganggu tak orang semayang? Saya nak semayang berjemaah, awak nak semayang betul lah. Awak mencukupkan syarat berjemaah. Di masa yang sama saya nak jaga keselamatan anak. Memang kewajipan awak menjaga keselamatan anak. Tapi dalam keadaan seumpama tu awak
tak boleh nak duduk sekali orang ramai-ramai. Sebab bersama dengan awak tu anak yang tak pandai ke satu lagi, duduklah belakang. Anak di sebelah duduk belakang. Kita tak dapat fadilat sah, tak dapat fadilat sah, tetapi kita dapat jaga anak kita daripada ganggu orang sembahyang. Kita dapat jaga keselamatan anak kita, itu kewajipan kita. Tak dapat fadilat sah, itu perkara sunat. Banyak berlaku seumpama tu. Penjarakan pun letak anak satu tempat, bubus jadah, anak tu duk main, duk melopak, duk apa tengok. Orang lain semayang belakang tu. Memang budak tu duk erti apa lagi. Yang kita letak anak kita, kono-kono kita ada sejadah. Anak kita pada sejadah, bubuhlah tempat lain betul putih yang putih nah. Bubuhlah. Lepas tu anak kita buat apa? Anak kita bermain-main. Duduk belakang lah, duduk luar pun tak apa. Luar tu masih lagi masjid. Orang tengok kita pun orang tak persoal. Nampak duduk jauh. Nampak ikut imam, betul ikut imam. Tengok sebelah ada anak, patut pun duduk jauh. Dia tak biar anak diganggu orang semayang. Orang faham hukum hakam. Hak sunat, hak wajib macam mana? Kita bukan sengaja nak tinggal fadilat sah, bukan. Kita ada kewajipan kita nak memastikan bahawa anak kita yang mesti duduk bersama kita, sebab untuk keselamatan anak kita tidak ganggu orang semayang. Itu kewajipan kita. Kita faham satu hukum je. Rapatkan sah, penuhkan sah, dan kadang tertentu kita dibenarkan. Itu bab fadilah. Kita cerita bab hukum. Jawab mana sekalipun sama-sama dalam masjid sah berjamaah. Tetapi tidak dapat fadilat sah kalau kita duduk jarak melebihi 3 hasta. Sebab kita ni antara imam makmum, antara sah dengan sah jangan melebihi 3 hasta. Tiba-tiba kita duduk belakang seorang diri, maka luput fadilat sah sebab kita melebihi 3 hasta. 3 hasta tu satu sejadah tu lah, 3 hasta. Kemudian kita pergi pada persoalan adalah makmum sembahyang di sekitar masjid. Maka tak sama dah hukum dia. Tak sama hukum. Hak saya bicara tadi, berhimpun satu tempat yang mana imam dan makmum sama-sama dalam masjid. Macam sekarang ni sama-sama masjid, lelaki perempuan sama-sama dalam masjid. Walaupun didendeng dengan papang yang tak nampak apa sekara pun tak apa, sebab dia sama-sama masjid. Ada ni. Kalau kata pintu tu tutup, sebab ekong ni tak boleh keluar, pintu tutup, luar tu masjid, belakang tu masjid, tutup pintu rapat macam mana pun, masih lagi sah makmum yang berada di luar pintu. Sebab apa? Sebab sama-sama masjid. Sebelah perempuan terdendeng dengan papang apa semua tu, tak nampak pun untuk imam, tak apa, sebab sama-sama masjid. Pada dia bicara dia sama-sama masjid ni syarat dia agak longgar sedikit lah, syarat tak ketat. Kita pergi kepada makmum berada di sekitar masjid, makmum berada di luar masjid. Inilah hukum. Ini kita kena perhati molek lah. Makmum yang berada di luar masjid terkadang sebelah belakang, terkadang sebelah sisi. Sebelah belakang, sebelah sisi, di luar masjid. Dia luar masjid ni macam tempat selipar tu, luar masjid lah tu dipanggil harim. Sisi itu dipanggil rahbah. Rahbah tu dipanggil serambi, dipanggil sayap. Itu kalaulah diniatkan sebagai masjid, jadi masjid lah. Kalau tidak diniatkan sebagai masjid, tidak akan dihukumkan masjid. Ada setengah tempat mereka hanya meniatkan masjid di ruang utama solat saja, di sekitar tidak diniatkan sebagai masjid. Ditulis di luar tu, di sini kawasan bukan masjid. Kita kalau pergi Kelantan lah, waktu saya biasa tengok di ruang belakang, luar ruang belakang, sebelum sampai di ruang koloh tu, ke belakang tu ada koloh, ada tempat ambil semayang. Tapi lepas ada pintu ruang utama solat, nak sampai di koloh tu jauh juga. Maknanya
mozaik itu luas jugalah. Ditulis di dinding pintu nak masuk ke ruang utama solat ni, di sini bukan masjid. Maknanya mereka niatkan sebagai masjid hanya di ruang utama solat. Jadi kalau makmum tu bersembahyang di ruang yang bukan masjid, sama dengan kita nak bicara sekarang, makmum dalam masjid, imam dalam masjid, makmum bukan di dalam masjid, sekitar masjid. Sama je hukum dia. Ada ni. Sekarang ni kita ni masjid belaka. Sini masjid belaka dah. Maknanya kalaulah luar tu tidak jadikan sebagai masjid, maknanya hukum dia sama dengan bicara kita sekarang orang sembahyang di sekitar. Tapi sekarang ni di luar tu masjid, di sekitar tu bukan masjid. Maknanya berhimpun imam dengan makmum berada di luar masjid. Dia ada syarat lain pula. Syarat ni pihak masjid dia kena amati sikit lah. Pihak masjid kena amati. Mana makmum sembahyang di sekitar, di tempat selipar, tempat parking, kadang-kadang setengah tempat di sembahyang tawakaf. Di sekitar masjid tu ada wakaf, ada tempat duduk di sembahyang tawakaf tu. Kadang-kadang di belakang masjid tu ada bangunan serbaguna ke apa semua di belakang tu. Dia di belakang masjid ada bangunan serbaguna, dia pun buat Jumaat juga. Nak pastikan syarat berhimpun pada satu tempat dengan bahu imam berada dalam masjid, makmum berada di luar masjid tu, syarat dia dilengkapkan. Antara syarat yang nak kena perhati moleknya adalah antara ini imam dengan makmum yang berada di luar masjid jangan ada terhalang dengan pintu. Jangan ada terhalang dengan pintu. Mana kalau ada pintu tu wajib dibuka. Kalau luar tu masjid, belakang tu masjid, tidak ada sembahyang di luar masjid, pintu tutup tak apa, kunci pun tak apa pintu. Ada ni, ini masjid belaka kan, tutup pintu tidak ada masalah. Persoalan sekarang ni orang sembahyang di tanah tu bukan masjid, maka pastikan pintu untuk tempat di solat. Kalau di belakang, pintu belakang. Kalau sembahyang tu di sisi, wajib buka pintu sisi. Kalau pintu sisi tidak dibuka, pintu belakang tidak dibuka, ada orang di sekitar masjid itu tidak sah sembahyang berjemaah mereka, tidak sah Jumaat mereka. Hak makmum hak ada dalam kawasan masjid itu tak apa lagi sebab dia masih lagi dalam kawasan masjid walaupun pintu ditutup. Untuk makmum yang berada di luar kawasan masjid, pintu wajib dibuka. Kalau kata sebelah belakang pintu buka, kemudian hak belakang tu menuruti hak atas masjid ni, belakang tu siapa jarak mana pun boleh ikut belakang tu. Terkadang yang mengikuti imam ni, hak duduk di masjid ni, dia bukan satu saf. Ada setengah masjid itu tempat-tempat teduh, dia pakat duduk tempat teduh. Jadi antara makmum dengan makmum berjarak, tidak ada masalah. Syarat yang pertama, selain ada pintu tak dibuka, syaratnya kita berada di luar masjid tadi jangan melebihi 300 hasta. 300 hasta ni kalau ikut kiraan yang diberi kepada saya 135 meter. Oh, tak ada gitu. Kira daripada mana? Kira daripada tepi masjid. Tepi masjid sampai tempat dia duduk jangan melebihi 300 hasta. Kalau putus ni, kalau tak putus, tak kira ni. Ni ada seorang sini pula. Lepas tu nak kira 300 hasta, kira terakhir, bukan kira masjid dah. Ada ni, dia luar tak ada seorang, kita duduk belakang tu. Tak mari masjid, tapi kita dengan tepi masjid tak sampai 300 hasta. Sah lagi berjemaah mengikuti imam dalam masjid. Kalau melebihi 300 hasta tidak sah. Persoalan 300 hasta ni jikalau sah tu terputus. Tetapi kalau ada orang, lepas tu ada orang, lepas tu ada orang, sambung pula sini, sambung pula sini, sambung pula sini, 300 hasta tu kira kepada yang terakhir, bukan kira kepada hak tepi masjid, kira kepada yang terakhir. Ini timbul persoalan macam mana di Mekah orang sembahyang di kaki lima, dia berhubung, tak ada masalah.
Kalau di sebelah dalam hotel, dalam hotel tu dia sudah bangunan, dia sudah ada pintu, tu tidak sah, tu bicara lain. Adapun di kaki-kaki 5 dia tidak ada hadangan. Ada ni, dia tidak ada hadangan. Jadi daripada Masjidil Haram keluar-luar tu sambung Pulau Batu tak apa. Syarat mengetahui perpindahan rukun oleh imam tu syarat lain. Dengar di speaker kot, begitulah barangkali. Jawab mana tu sambung, tak ada masalah. Tapi dibicara apa panggil? Dibicara imam dalam masjid, Masjidil Haram, makmum di luar. Tak ada masalah. Janji masa lagi berhubung, tidak ada yang mendindingi di hadapan dengan pintu ke apa ke. Dah kaki 5 tidak ada yang mendindingi. Kalau sembahyang dalam bilik hotel, dia ada dinding, ada pintu, tu tidak sah. Mengetahui perpindahan rukun, bunyi speaker di Masjidil Haram, tak boleh. Mengetahui perpindahan rukun oleh imam, tu satu syarat lain. Sekarang ni apabila kita duduk dalam bangunan, ditutupi dengan pintu, dinamakan kita sudah tidak berhimpun dengan imam pada satu tempat. Tetapi kalau berada di luar masjid tapi tidak ada dinding, tidak apa, kaki 5 panjang, tak ada sebatu 2 batu pun masih lagi dipanggil berhimpun selagi kita tidak berpisah dengan makmum yang terakhir 300 hasta. Ada ni. Ni bab syarat berjemaah ni. Kita boleh faham dah. Macam mana tu jauh tak ada masalah. Tapi jangan ada dinding. Jadi sekarang ni dinding, pintu kena buka. Kalau ada semai di sisi, pintu sisi kena buka. Bila pintu sisi buka, kena pastikan orang berada di membetuli pintu yang dibuka. Tapi tak ada masalah sebab di tepi itu ada orang semayang. Di bawah pintu tak ada masalah lah. Kemudian orang semai di sisi itu jangan melebihi pintu. Jangan ke hadapan. Membetuli pintu dan ke belakang. Membeli pintu dan ke belakang boleh. Pintu dibuka, dia pun semayang di ke depan daripada pintu, tidak sah. Walaupun pintu dibuka, dia kena duduk kalau sisi, membetuli dan juga ke belakang. Ada ni. Semayang di luar, tiba-tiba ada pintu pagar lah kita kata. Kita kata ada pintu pagar. Ada pula orang semai luar pagar tu. Syaratnya pintu pagar tu kena buka. Itu syarat dia. Pintu pagar tu kena buka. Hak pintu masjid ni buka dah. Sekarang ni kita sudah berada di luar pagar. Mana antara imam dengan kita, pintu ni buka dah, pintu pagar kena buka pula. Sebab tu terhalang dengan pintu lain pula. Wajib kena buka pintu pagar tu. Buka bukan nak buka luah, tidak. Maknanya kalau pagar setengah tempat tu kan pagar besar masjid, dia ada pagar untuk orang berjalan. Buka tu tak apa dah. Tak nanti buka pintu pagar besar ni, buka pintu pagar hak orang lalu Maka berdiri seorang di berbetulan dengan pintu pagar tu, maka orang lain pun boleh turun luar pagar ni. Panjang mana pun boleh turun belaka. Syaratnya pintu pagar tu buka. Kalau pintu pagar tu tak buka, walaupun pintu masjid buka, hak luar pagar tu tak sah belaka sembahyang berjemaah, tidak sah Jumaat. Kan dulu kan timbul kan semayang di luar pagar. Tak ada masalah sama luar pagar. Janji pagar kena buka. Janji pagar kena buka. Dan di membetuli pagar yang dibuka tu kena ada seorang yang duduk membetuli tu. Tak dekat pun apa. Jauh pun apa, tapi dia ada membetuli pintu pagar. Lepas tu hak lain tu jadi turut ni lah pula. Sambung. Ke kanan, ke kiri, sambung ke belakang. Jarak mana pun, selagi tidak ada hadangan di hadapan, sama ada pagar ke pintu ke, boleh berjemaah. Walaupun sebatu sekalipun. Cuma hak persoalan dahulu, semayang luar pagar tu memanglah tak molek sangat-sangat. Cuma yang timbul semayang luar pagar ni ada keadaan yang penuh dah di dalam. Ada keadaan yang agak malang lah.
Di dalam tu luas sangat-sangat lagi, tetapi pagar sudah dikunci. Di sebelah pagar tu memalukan, kemudian tidak melengkapi syarat untuk sah berjemaah. Pagar tak buka, tak sah belaka luar pagar tu. Main luar pagar tu dah huduh dah. Orang tengok macam mana semain luar pagar. Dia begini, dia berkaitan dengan SOP masjid ni, dia bertukar-tukar. Mula-mula dibenarkan solat Jumaat dan keadaan SOP yang sangat ketat. Bilangan kalau tempat kita lah, tempat kita mulai dengan 40 orang. Negeri lain mulai 4 orang, 12 orang tu. Kita tak ada kita dah. Kita mula 40 lalu dah. Kan kita? Kita mula 40. Bila cukup bilangan 40, tutup pintu. Tutup pintu sebab kita hanya dibenarkan 40, tutup pintu. Lepas tu orang lain tu baliklah. Setakat tu saja dibenarkan. Tak menjadi kesalahan dah kepada kita. Tu baliklah. Ni kadang-kadang dia sengaja buat semalam tu luar pagar. Tu salah dia. Sekarang ni sudah cukup dah 40 orang. Hal lain tu baliklah. Kemudian dibenarkan bilangan lebih ramai mengikut keluasan masjid. Bila mengikut keluasan masjid ni, dia ada dah bilangan 400 ke 500 ke 600 ke. Dia pencatatan dia cukup dah 400, 500, 600 keluasan masjid, dia pun tutup pagar. Balik Ni SOP ni dia kolonggo pandai ni. Kita kena ikut SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jangan buat SOP sendiri. Kemudian pihak berkuasa membenarkan sembahyang di sekitar masjid. Mulanya 40 orang, kemudian mengikut keluasan masjid, di luar tidak dibenarkan. Kemudian mereka membenarkan semua di luar masjid. Di luar ni, sekitar masjid, luar pagar masjid ke, bila sekitar masjid penuh, luar pagar lah. Tiba-tiba cepat-cepat tutup pintu pagar. Itu SOP mana? Dahulu betul tutup pintu pagar kerana sudah cukup bilangan 40. Dahulu betul tutup pintu pagar kerana sudah penuh keluasan masjid. Apabila sudah dibenarkan di sekitar masjid, bukan hanya keluasan masjid, maka kenapa nak tutup pagar? Biarlah orang masuk di dalam sekitar masjid tu, biar sembahyang Jumaat belaka. Tutup pagar kenapa? Ini SOP sendiri. Ni saya tanya pejabat agama. Pejabat agama pun terkejut. Dia kata dia tak dapat maklumat. Dia kata ada. Barulah ada timbul tindakan susulan. Dia buat keputusan sendiri. Azan yang kedua ke, dia tutup pintu pagar. Kadang-kadang dia punya waktu nak tutup pintu pagar ni. SOP siapa? SOP pihak masjid, bukan hak kerajaan. Kita nak khutbah Jumaat juga. Takkan kita nak tunggu orang masuk. Mu tunggu apa? Siapa suruh mu tunggu? Ni. Nak baik. Apabila dibenarkan semai di sekitar masjid, berarti sudah tidak ada sebarang alasan untuk tak ambuh semai Jumaat. Dia tidak ada sebarang alasan untuk tinggal semai Jumaat. Semua orang wajib kena semai Jumaat. Tambah sekarang pula, daripada umur 15 asalnya turun kepada umur 12. Ada ni. Wajib kena datang Jumaat belaka semua orang lelaki yang cukup syarat. Sebab apa? Sebab dibenarkan sekitar. Tak muat sekitar, semayang di luar, tak ada masalah. Janji kita menepati syarat dia. Kalau ada pagar buka. Untuk kita semayang di luar pagar. Menepati syarat, tak ada masalah. Tidak ada alasan lagi untuk orang tinggal Jumaat. Sembahyang Jumaat ni sembahyang fardu ain. Kalau tinggal ni tidak ada keuzuran, dosa yang besar. Ingat baik. Kita sekarang ni dalam masa ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita kuat, semangat nak amal ibadat. Malangnya sekarang timbul mereka-mereka yang agak bermudah-mudah tinggal semayang Jumaat, diselesa dah dengan 2-3 bulan tak semayang Jumaat. Ini. Ada dalam masyarakat kita seumpama ni. Agak bermudah-mudah tinggal semayang Jumaat.
Tak malu-malu dah. Dahulu kalau sembahyang Jumaat kereta ada rumah, motor rumah malu, sekarang malu dah. Biasa je sekarang ni. Hak ni yang kita orang masjid, pihak berkuasa kampung, hak ni nak kena pantau ni. Ni salah besar ni. Ada enakmen yang boleh menghukum orang tak main Jumaat ni. Jadi pihak masjid, pihak berkuasa kampung kena pantau orang seumpama ni. Bukan orang main Jumaat, tutup pagar balik. Siapa yang bertanggung, siapa yang menyebabkan orang tu tinggal Jumaat? Berat dosa tu yang main. Ini malang sangat-sangat lah. Kadang-kadang berlaku di masjid yang anggap besar-besar. Tapi masjid Matakir tak ada. Tanya dulu tadi. Akan berat kan terakak masjid Matakir ni kan. Tanya dulu masjid Matakir tutup pagar tak? Tak. Cuma tutup juga tapi boleh buka lagi, boleh masuk lagi orang kemudian. Senang sikit kita cerita. Kalau kena masjid Matakir hak tukang hak tutupnya kok payah pula kita nak cerita. Dia tutup tapi dia tak kunci. Mana kalau mari lambat masih lagi boleh masuk. Masih lagi boleh masuk, tak ada masalah nah. Tapi seloknya tak sudah tutup lah, takut orang ingat terkunci dah. Takut orang ingat sudah terkunci. Jadi tak sudah tutup lah. Tak ada lembu, tak ada kambingnya masuknya. Kan ada lembu kambing masuk. Tak takut kita tutup, orang mai kemudian tutup dah, padahal bukan kunci pun, boleh buka je. Kita kalau boleh nak semari belaka ni. Dah tu mari lambat kenapa? Kita tahu dah perangai orang kita ni. Dulu-dulu pun sama dah. Hak jenis malas dia mari lambat Jumaat ni. Tapi kawan-kawan dia sembahyang juga. Kan selama ni kita tahu masyarakat kampung kita kan. Khutbah kedua tu baru turun rumah. Ke macam mana selama ni kampung kita? Sebelum Covid dululah. Kan hak jenis malas. Dia mari dekat-dekat nak komat. Tapi sekurang-kurangnya dia masih lagi sembahyang Jumaat. Jadi hak seumpam hak malah ginilah dia ambil kesempatan. Tak Jumaat, aku tutup pagar dah dia kata. Ni. Sepatut kita nak biar mari belaka ni, hak mana tak mari tu kita cari dia. Alasan apa kamu nak main Jumaat? Penuh pun kita buat khemah dah. Ni ada fatwa Terengganu, mesyuarat Jawatankuasa Fatwa di Terengganu, hak berkaitan dengan sembahyang di sekitar masjid tu dibenarkan, dan pihak masjid kena menyediakan kemudahan untuk keselesaan para jemaah dengan menggunakan duit tabung masjid. Mana apa dengan kapeknya, dengan kipas anginnya, biar selesa. Jangan kita kata pada muka main tukang panah. Jangan gitu. Jangan. Tak mari dia lain kali. Kita kena sediakan kemudahan untuk keselesaan hak daripada Jawatankuasa Mufti, Jawatankuasa Fatwa. Ada ni. Dan arahan ni dikatakan bahawa arahan ni sudah dikirim, dihantar kepada semua masjid supaya menyediakan kemudahan kepada orang yang nak solat Jumaat bila masjid tu sudah penuh. Sediakan kemudahan. Mana pejabat agama kata dia atas belah Kedah, dia kata. Kita nak pastikan tak ada orang tinggal Jumaat. Sekarang ni kita nak cari pula ni hak budak-budak ni. 12, 13, 14 tu dah dibenarkan Jumaat. Dulu 15 je. Sekarang ni sampai ke 12. 12, 13, 14 ni kalau kita kira balik, sekarang ni budak cuti sekolah. Tak ada kalau menengah-menengahnya duduk rumah mereka. Cuba kita kira balik. Ni kira cara kasar ni. Satu darjah berapa ratus orang sekampung? Satu darjah, satu umur ada 2-3 darjah. Kalau 2-3 darjah, kurang-kurangnya berapa itu? 100-200 orang dah. Kalau kata 200 orang, satu darjah 200 orang. Perempuan 100, lelaki 100. Tapi kalau 3 darjah, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. 200-300 orang tu. Selepas dibenarkan bawah daripada 15 sampai ke 12, penambahannya tidak ada. Penambahannya tidak ada. Ada ni. Penambahan tidak ada. Setengah-setengah masjid dia kata dibilang ada 10 orang, 20 orang je. Penambahan budak baru hak 12 tahun ke atas. Kira-kira kampung tu beratusnya umur 12, 13, 14.
Dan kita ibu bapak hari ni sebagian besarnya ada dah anak umur 12, 13, 14. Ada. Lepas mana tak bawa? Itu kewajipan kita tu, ingat baik. Selama ni kenapa kita bawa anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun solat Jumaat? Itu kewajipan atas kita, ibu bapa. Pastikan anak kita sembahyang Jumaat bila umur 7 tahun. Budak tak balik. Budak tak ada kewajipan. Tapi kewajipan atas kita kan. 7 tahun, kita wajib bawa anak kita sembahyang Jumaat. Tiba-tiba tidak dibenarkan, hanya setakat 15. Tak apalah. Sekarang dibenarkan siapa umur 12. Hak bawah tu tak apalah. Hak 12, 13, 14 ni mana? Hak ni terkadang balik dah. Budak lain ni dia cepat balik, dia panas lah ni. Dia panas sikit lah. Budak dulu 12 tu mana dia telanjang lagi, tak reti apa. Lelaki puan ni telanjang pun tak apa, dia tak reti masa tu. Masa saya dulu umur 12 tu, budak puan pakai skirt atas daripada lutut lagi. Luar dalam pun nampak, tak ada cara masa dulu lah. Tak reti. Jahanam tu tak reti lagi, lelaki puan tu pun dia tak reti lagi. Itu kira macam sama je. Mandi sungai pun mandi sungai lah. Telanjang pun telanjang, tak ada orang nak kosek pun. Tak reti masa tu. Umur 12 jahanam tak reti lagi. Sekarang jangan. Kalau rendah pun boleh berlaku perzinaan. Ingat baik sekarang ni. Sekarang ni 12, 13, 14 ni balidahnya. Lepas tu mana budak umur 12, 13, 14? Mana? Ni yang pihak masjid nak kena ambil kira ni. Jawatan kuasa kampung ni nak kena ambil kira ni. Ni kewajipan. Budak tu dia suka dah duduk rumah. Kita bapak ni dapat kena kira. Itu yang kita nak kira. Hak tak hari Jumaat tu. Hak mari je penuh kalau sama masjid, kita sediakan kemudahan. Habis kita apa semua, biar lengkap kemudahan untuk biar boleh solat Jumaat semua kan. Penuh juga sekitarnya, barulah luar pagar pun boleh, tapi kena buka pintu pagar tu. Ni kadang-kadang dia kata pergi satu masjid tutup pagar, pergi satu masjid tutup pagar, pergi masjid yang ketiga barulah boleh semayang. Tu hak rajin. Kalau hak malas mana? Balik dah lah. Siapa yang nak bertanggungjawab? Orang yang tinggal sembahyang Jumaat kerana pihak masjid yang menyempitkan, yang mana peraturan tu tidak ditetapkan oleh pihak berkuasa, pihak masjid yang adakan sendiri. Yang mana terkadang pihak masjid ni dia mengekali hak lama. Saya sebut tadi, hak lama 40 orang, tutup pintu pagar, cukup dah 40 orang. Kemudian keluasan masjid di sekitar tidak dibenarkan. Bila penuh dah keluasan masjid, tutuplah pagar. Itu hak SOP lama. Bila dibenarkan semua sekitar masjid ni tak ada tutup pagarnya. Yang pelik-pelik setengah-setengah masjid itu dia punya atas-atas tu orang cerdik-cerdik tapi tak pandai juga dalam bab ni. Yelah masa kerja-kerja belum pecing tu pakak-pakak besar dijabak. Kena-kena dia pandai dijabak. Jadi masjid tak pandai. Dia berjabak dia pandai lah. Dia boh jabak. Pegang jadi bawah masjid tak pandai. Dia masih ditutup pintu pagar. Itu SOP lama. Betul. Sebelum ni tutup pagar betul. Tapi sekarang tidak ada dah. Cuma kita nak pastikan orang semai luar tu kita pastikan dia cukup syarat. Pintu kita buka. Sebab apabila sudah berada luar masjid, tak sama dengan dalam masjid, dia kena jaga sikitlah peraturan dia. Kalau sama masjid tak ada masalah, sama masjid. Ini tak ada masalah sama masjid. Tadi kan kata atas tu masjid. Dah. Atas tu masjid. Tangganya di mana? Tangganya di belakang. Tidak ada masalah sebab sama-sama dalam masjid. Bayangkan kalau di situ bukan masjid. Masjid hanya di bawah. Di atas tu ruang seberguna, ruang pejabat, ruang contoh-contoh. Maka atas tu bukan masjid. Bawah saja masjid. Fardu takdir ni, tapi ni atas tu masjid tak ada masalah lah. Tangga di belakang pun tidak ada masalah. Tapi kalau atas tu bukan masjid, nak ikut tu imam di bawah dalam masjid ni tidak sah sebab tidak ada tangga untuk pergi pada imam. Tidak sah atas. Kalau atas tu bukan masjid. Sekarang atas tu masjid tak ada masalah lah. Manakala atas tu bukan masjid, nak supaya orang atas tu sah mengikuti imam di bawah, sebab dipanggil imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Dipanggil luar masjid tu.
walaupun dalam bangunan masjid, tapi oleh kerana tingkat atas tu dia tidak jadikan sebagai masjid. Itu tempat ruang seberguna dengan pejabat dengan apa tu belah atas. Jadi dia panggil imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Kena pastikan makmum nak pergi pada imam tanpa membelakangkan kiblat. Mana belah hadapan kena buat tangga turun ke bawah. Barulah sah makmum di atas yang bukan masjid mengikuti imam di bawah. Dia tak boleh pakai tangga belakang. Tapi kalau atas tu masjid, tak ada isu lah, tangga belakang tak ada masalah. Mana ni? Ini berlaku satu masjid. Di atas tu ruang pejabat, bukan masjid. Tapi masa Covid ni dia semayang atas tu. Tak boleh sebab tangganya di belakang. Bukan tangga di hadapan. Tak sah tu atas. Sebab dia bukan ruang masjid, dia ruang pejabat. Ruang seberguna atas tu. Kalau atas tu masjid tak ada masalah. Dia hukum sama je, imam dalam masjid, makmum dalam masjid dengan sama-sama bukan masjid. Mana? Musalla, surau, balasah, sama-sama bukan masjid. Hukum dia sama dengan imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Pastikan tidak ada pintu. Kalau ada pintu dibuka. Tidak ada hadangan. Kalau ada hadangan kena buka. Ini contoh kalau orang perempuan. Ini perempuan ni ada hadangan ni, hadangan papang ni. Kalau masjid okey. Kalau surau wajib kena buka hadangan tu. Untuk satu orang lalu wajib, tidak sah makmum perempuan di dalam. Kalau bukan masjid. Kalau masjid tak ada isu. Ditutup dengan papan pun tak ada masalah. Tapi kalau bukan masjid wajib kena buka tu. Ni kena kemah berkaitan dengan syarat berjemaah, berhimpun makmum imam pada satu tempat. Sama ada sama-sama dalam masjid, hukum di luar. Sama ada imam dalam masjid, makmum dalam masjid, hukum dia ada syarat-syarat dia agak ketat sedikit. Sama juga imam dan makmum sama-sama dalam surau yang bukan masjid. Sama je, dia ada syarat-syarat yang agak ketat sedikit, kena jaga tu. Syarat untuk sah berjamaah. Ini bukan cerita Jumaat saja ni, tapi kita sekarang bicara bab Jumaat. Termasuk semua Jumaat lain pun sama. Macam saya sebut tadilah, ada program besar penuh dalam masjid ni. Mai Zuhur je ni bukan mai Jumaat. Kena semai tanah contohnya. Sama hukum dia. Pintu kena buka lah. Sebab kadang-kadang setengah masjid ni ruang utama, ruang aircon. Dia tak akan buka pintu sebab tak ada aircon keluar. Tak apalah kalau sama-sama masjid. Belah-belah luar pun masjid dan tidak ada makmum di tanah. Bila ada program besar, orang ramai, ada orang duduk tanah, pastikan pintu tu kena buka. Aircon keluar, biar dia keluar gila. Itu syarat untuk sah makmum yang berada di luar kawasan masjid. Ada sempat dia tak buka kot sebab aircon dia tu. Sebab tu kalau fardu takdir ni, ini bukan masjid, ini surau, bukan masjid. Nak semain luar tu pintu kena buka. Nak semain luar tu pintu kena buka. Nak semain belakang tu pintu belakang tu kena buka. Buka biar boleh lalu seorang. Wajib kena buka. Kita katakan bangunan ni bukan masjid. Bangunan sekarang ni surau kan aircon belaka dah sekarang ni. Surau aircon belaka dah comel suraunya. Jadi ruang utama aircon dia ada pintu. Tak apalah kalau ahli jemaah hanya dalam kawasan ruang utama saja. Tapi kalau ada satu-satu ketika buat panggil orang mari ceramah tu, jadi orang mari tu agak ramai, orang duduk luar dah daripada pintu tu. Yang mana kita ni bukan masjid contohnya, wajib kena buka pintu tu. Ini saya cerita pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dia rekah je. Tu mazhab Hanafi, bab lain saya cerita ni pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Ni soalan lah ni, soalan satu soalan. Satu soalan. Tengok dah kita ni. Kalau masa sebenarnya dia tak boleh panjang-panjang. Kalau ikut sebenar lah, tapi gitulah. Ada persoalan? Ada. Kalau kata luar tu bukan masjid, buka tepi ni apa dah. Orang belakang boleh turut belah kedai tu. Tak payah buka tu. Buka satu. Lepas tu hak semua tu boleh turut belah ke sampai ujung tu.
Hak belakang tu boleh turut sampai ke hujung luar patan tu. Boleh ikut belaka. Buka satu. Buka satu pun bukan nak buka penuh. Buka teluh seorang lalu. Bukan kata buka semua, bukan. Buka semua habis ekong keluar. Buka sikit sudahlah, buka untuk seorang lalu. Lepas tu ada orang semayang membetuli pintu dia buka tu, lepas tu turuk sampai ke sisi, sampai jauh mana pun boleh, ala ke belakang jauh mana pun boleh. Ada ni. Dia masjid ataupun tidak, itu atas pihak berkuasa. Pihak berkuasa yang menetapkan, yang diniatkan mana kawasan masjid, itu atas pihak berkuasa agama. Cuma kadang-kadang kita ni tanya tak apa jelas. Sebenarnya masjid tak di situ. Jadi jawapan tu begitu. Dia kena sahih molek. Masjid jelas masjid. Kalau bukan masjid, jelas bukan masjid. Dia dalam satu bangunan sekalipun tak semestinya jadi masjid sekalian. Dibuat satu bangunan, kemudian diniatkan masjid hanya di ruang utama solat. Maka di sayap-sayap tu tak masjid, tak apalah. Di Kelantan banyak seumpama tu. Sebab apa? Sebab perempuan uzur boleh tumpang duduk situ kalau ada kuliah agama. Ada ni. Kalau kuliah agama, mereka boleh tumpang duduk. Sebab di situ bukan ruang masjid. Untuk kemudahan. Kalau kita ada anak-anak kecil yang belum memayis, kita boleh duduk situ. Kita nak belajar ni, mak ayah nak belajar. Tapi anak kecil, makruh kita bawa datang ke dalam ruang masjid. Kita dah berada di kawasan yang bukan masjid. Anak kita anak yang belum memayis. Biar ada satu kawasan untuk untuk kemudahan orang-orang yang uzur, ada anak-anak kecil. Tapi di tempat kita ni, dia kalau tanya-tanya tak berapa jelas. Sebenarnya di belakang tu masjid ke tidak? Tak tahu. Masjid orang kali, masjid. Jangan barangkali itu. Dia kena pastikan mana masjid, mana yang bukan masjid. Dia nak elok ni, pihak berkuasa kena pastikan belakang tu memang masjid. Ambil hak tu, nawaitul i'tikaf fi hazal masjid, tulis di belakang tu. Biar jelas, masjid sini ni tu ada niat i'tikaf tu. Sebab kalau masjid, orang uzur tak boleh masuk. Kita sunat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita sunat niat i'tikaf. Kalau bukan masjid, tidak boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan tidak boleh niat i'tikaf kalau bukan masjid. Kita pula masjid dengan Jumaat tidak berkait. Masjid terkadang didirikan Jumaat, dia panggil masjid jami'. Kalau masjid lama, dia tak di Jumaat, dia panggil masjid biasa je. Dia tak akan turun taraf. Dia masjid lama, tawak Jumaat, tak akan turun taraf. Cuma turun taraf daripada masjid jami' kepada masjid yang biasa. Jadi kelebihan semayang mestilah di masjid jami'. Dia turun taraf daripada masjid jami' kepada masjid juga, tapi masjid biasa. Dia tak akan turun taraf kepada surau. Jadi dia masjid tidak berkait dengan Jumaat. Kalau kata bangunan masjid ni ada masalah, nak baiki apa-apa semua, masjid tutup sementara. Buat Jumaat di mana? Maisura ke, bangunan Siwik ke, Balaraya ke, pilihlah mana-mana bangunan besar, kita buat Jumaat. Boleh je. Bukan masjid buat Jumaat macam mana? Dia tak berkait masjid dengan Jumaat. Masjid sendiri pun terkadang tidak buat Jumaat. Jumaat boleh buat di bangunan yang bukan masjid. Dia kena faham situ. Dia tak berkait masjid dengan Jumaat. Kita mazhab Syafi'i, masjid lain, surau lain. Kalau mazhab Hanafi, dihukum masjid sekalian. Jika kalau bangunan tu dijadikan untuk semayang semata-mata, hukumnya masjid. Walaupun kita panggil surau sekalipun, tu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, masjid ada tempat yang diniatkan sebagai masjid. Kalau buat bangunan tu untuk semayang berjemaah juga, tapi tak niat masjid, tak panggil masjid, dia panggil surau, musola, tempat semayang sahaja, bukan masjid. Itu mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hanafi dia lain.
Ada lagi? Dia perkara ni dia ada tajuk dalam kitab fiqh, babul jamaah, dia ada tajuk. Ni bukan tajuk pelik ni, memang tajuk syarat berjemaah. Bukan isu qawi ni, bukan semata-mata isu qawi sekarang, bukan. Ini memang tajuk syarat berjemaah. Ada dah. Gana? Ha. 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 Gitu ke? Kena sahih molek tu. Kena sahih molek. Ha. Bukan tahiyatul masjid, masalah hukum solat berjemaah mengikuti imam di dalam masjid. Bukan masalah tahiyatul masjid, tu bab lain. Kena sahih molek. Mana pihak pejabat kata ruang kapek saja masjid, yang bukan ruang kapek bukan masjid. Kena sahih molek tu, kena sahih molek. Kena pasti molek, kena pasti molek. Tadi saya cerita luar tu dimaklumkan sebagai masjid. Luar tu masjid belaka. Yang kita nak kiranya di luar, di tanah. Dia tandah pun di tepi sekali dah, bukan tengah masjid. Di tepi sekali dah, tu dak masjid dah tunya. Tak ada isu tu. Mana tu bukan masjid dah, tu memang hak paling akhir belaka dah tu. Sebab kalau luar tu bukan masjid, hak tu kena cermatlah bab syarat-syarat tu. Hari Jumaat tak boleh sembahyang tu masjid situ, tak boleh nak iktikaf belakang tu. Khatib sedang berkhutbah tak boleh nak sembahyang sunat sebab dia bukan tahiyatul masjid, sebab bukan masjid. Tu banyak. Sebab tu dia wajib kita pastikan mana masjid, mana yang harim, kawasan masjid yang bukan masjid. Wajib kita bezakan. Sebab apa? Sebab hukumnya sangat-sangat berbeza. Hukumnya sangat-sangat beza, maka bagi pihak berkuasa wajib kena jelaskan sakatan-sakatannya di mana. Wajib. Masjid hukum lain, bukan masjid hukum lain. Ketika berjemaah syarat yang berbeza. Syarat berbeza ni berkait dengan sah ataupun tidak semayang kita. Tu kata wajib kena pastikan kawasan mana masjid, kawasan mana yang bukan masjid. Biar terang-terang sungguh. Jelas masjid di luar tu tepek dini tu, nawaitul i'tikafa fi hazal masjidi lillahi ta'ala. Hak dalam tulis dah, hak luar ni tulis. Nak pastikan biar orang faham, luar ni masjid ni, luar ni masjid ni. Perubahan jangan naik. Contohnya gitu. Kena pastikan. Kalau luar tu bukan masjid, nak orang luar nak semayang, orang luar nak semayang ni hak mula-mula hak dekat sekali dengan pintu lah. Hak semayang mula-mulanya, lepas tu disambung-sambung belakang. Kalau hak luar tu reti hukum, dia akan baik selok lah pintu tu sikit. Orang dalam tak tahu kisah dah. Kau ada Imam tengah semayang tak tahu kisah dah. Masa qomat tadi cukup je dalam ni. Kemudian barulah kita tutuplah pintu sebab ekon contohnya. Dia mari kemudian kena semayang luar. Nyata di luar tu bukan masjid. Dia kena bukalah kodos untuk lalu seorang. Itu tadi lah belakang tu pula. Jangan duduk semayang gitu. Kemungkinan dia beranggapan masjid sekalian. Maka tak payah bukalah. Sebab itulah pihak masjid kena pastikan sakatan. Wajib kena pastikan sakatan mana masjid, mana yang bukan masjid. Hukum yang berbeza. Kalau nak berjemaah, syarat yang berbeza.
Dia setengah-setengah tempat, dia tidak mengatakan masjid hanya ruang kapek, tidak. Setengah tempat memang kapek hanya di ruang utama, di belakang mozaik saja. Tapi bila kita tanya, tidak. Masjid bukan hanya di ruang utama, ruang kapek saja, bukan. Atau pelik juga kalau kata ruang kapek sahaja masjid, yang bukan kapek tak masjid, tu agak pelik sikit tu. Kena pastikan molek. Kena pasti molek kepada pihak berkuasa. Mana sebenarnya masjid untuk masjid seberang takil. Masjid seberang takil ni sahu ni. Masjid seberang takil ni sahu. Tiba-tiba orang masjid tak tahu masjid orang mana. Setakat mana orang kata masjid. Oh, dah jadi gitu. Sebab ni kena pastikan, sebab hukum dia tu kena jaga. Alhamdulillah. Okey dah. Jadi setakat itulah, alhamdulillah dapat kita kira hak perkara berbangkit pun hak berkaitan dengan salat berjemaah. Kemudian macam sebut tadilah, kita kena adakan kuliah kita yang berkait dengan syarat-syarat berjemaah. Bukan hanya isu COVID ni, bukan ni. Memang kita kena tahu syarat-syarat berjemaah. Kita berjemaah di mana-mana, di rumah orang ke, di padang ke, di apa ke, syarat berjemaah kita kena tahu. Syarat semayang tu kita bicara lain. Syarat berjemaah dia kena ngaji suku syarat untuk sah berjemaah. Tak cukup syarat bukan kata tak dapat pahala berjemaah, bahkan bawa pada batal sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.